Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama sekali, marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam sebuah majlis ilmu dalam talian anjuran surau Darul Hidayah. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, apa kata saya nak tuan-tuan dan puan-puan yang menonton siaran langsung ini untuk komen suara saya jelas ataupun tidak, ada bunyi apa-apa kegangguan ke, insyaAllah boleh komen di ruangan komen tu, dan sambil-sambil tu juga bolehlah bantu untuk menyebarkan kebaikan ini dengan menekan butang share, copy link, masukkan dalam WhatsApp. Masukkan dalam WhatsApp, apa dia? WhatsApp group, biar ramai yang menonton dan dapat manfaat di sebalik perkongsian pada malam ini, insya-Allah. Terima kasih pada yang baru sertai, dan boleh komen suara saya jelas ke tidak. Baik, kita nak tengok dulu bagaimana suara, adakah okey ke tidak. Sebelum kita lebih lanjut lagi mengenai tajuk hari ini sangat menarik berkaitan dengan mengawal emosi menghadapi lockdown. Dan kita tahu satu Malaysia kali ini disambung 2 minggu lagi sampai hujung bulan lah, insyaAllah, dan semuanya itu adalah untuk kebaikan kita. Sementara tu saya masih lagi menunggu komen daripada tuan ataupun puan, cik puan, adik-adik, mengenai suara saya adakah jelas. Boleh juga kita berkenalan dan kata berikan nama dan juga dari mana-mana, clear di mana tu, insyaAllah. Okey, baik. Sebelum kita mula hari ini, alhamdulillah kita punya kes COVID-19 kurang. Yang itu yang kita nak dengar tu kan, kurang 49. Saya ada save tadi 4,949. Biasa 6 apa 6,000 lebih kan. Sekali ni 49, alhamdulillah. Cuma jumlah kematian dah meningkat sampai 3,968. Dah naik sampai 4,000 dah ni kan. Dan kita ucapkan takziah dan kita sedekahkan al-Fatihah bersama supaya roh-roh orang Islam yang meninggal akibat COVID-19 ni pergi dengan tenang dan ditempatkan bersama orang yang beriman. Alhamdulillah, hari ni insyaAllah giliran saya pula. Sebelum ni saya tengok surau Darul Hidayah ni banyak apa ni buat majlis ilmu, anjurkan majlis ilmu untuk jemaahnya. Alhamdulillah, saya dijemput oleh Imam Syarifuddin. Suara sedap, orangnya pun handsome, syukur. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada imam, barisan Bilal dan juga jemaah masjid yang turut sertai live pada malam ini. Tajuk malam ni sangat special sebab saya rasa sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Mengawal emosi menghadapi lockdown. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, sebelum kita mula, hari ini saya akan kongsikan 30 cara ataupun tips bagaimana untuk menghadapi lockdown, khususnya berkaitan dengan emosi kita. Kalau emosi kita tidak terkawal, emosi kita sakit, bermakna tindakan kita juga, pemikiran kita juga akan terganggu. Jadi ramai orang terkesan dengan PKP. Ada orang kehilangan kerja, ada orang berlaku penceraian, ada orang kehilangan orang yang tercinta. Jadi hari ini saya gariskan 30 tips ataupun cara untuk mengawal emosi menghadapi lockdown.
Okay, kita pergi satu persatu lah, insyaAllah. Sementara tu tuan-tuan dan puan-puan bolehlah share dahulu. Dan juga bagi ramai lagi untuk berada dalam majlis ilmu hari ini. Baik. Tips yang pertama untuk mengawal emosi menghadapi lockdown adalah terima qada dan kadar Allah. Allah takkan beban hambanya yang tak mampu kita galaskan. Jadi itu yang pertama sekali kita kena faham, bahawa Allah tidak akan bebankan hambanya. Kita sanggup, kita boleh pikul bebanan ini, insya-Allah. Yang pertama, kalau kita boleh terima qada dan kadar, dan memang kena terimalah sebagai orang beriman, ini pun adalah rukun iman. Kemudian kita cari hikmah. Kita ambil ini semua sebagai takdir yang terbaik dalam hidup kita. Dalam dunia, apa saja yang berlaku, tak ada kebetulan. Dalam dunia, tak ada kebetulan. Okey? Semua yang berlaku adalah atas kehendak Allah. Jadi untuk mengawal emosi ini, yang pertama sekali adalah kita terima dahulu. Soal mampu ke tak mampu, ada duit nak makan ke, tak ada duit nak makan ke, yang pertama sekali adalah kita terima dahulu qada dan kadar Allah. Selepas kita terima apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita, emosi kita akan stabil, emosi kita akan lebih tenang. Maka yang selanjutnya akan mudah. Tapi bila kita tak boleh terima, kita mula bersangka buruk dengan Allah, tak patutlah Allah buat macam ni, Allah ni zalim lah dalam hidup aku, maka segala-galanya tentang emosi tak perlu cerita. Of course kita akan sakit. Jadi saya nak cerita tips pertama untuk mengawal emosi menghadapi lockdown adalah dengan menerima qada dan kadar Allah dahulu. Terima dahulu. Soal kita boleh galas tak boleh, Allah memang bagi kita boleh galas lah. Cuma cara tu kadang-kadang, persepsi tu, pandangan tu kadang-kadang ada sedikit tersilap. Jadi hari ni kita akan fokuskan macam mana nak kawal emosi ni. Semua orang susah berkaitan dengan COVID-19 ni, satu dunia terkesan, satu dunia. Jadi tapi ada orang dia boleh bahagia, ada orang dia tertekan, ada orang dia stres. Jadi apa yang kita perlu buat hari ni? Sementara tu saya dah kongsikan satu dulu tips ni. Apa kata kalau tuan-tuan share dahulu? Komen jelas daripada mana, nama daripada mana. Kita nak tengok tuan-tuan dan perempuan ni sporting ke tak. Ibu-ibu, ayah-ayah daripada mana. Hari ni kita nak cerita tentang emosi sahaja. Emosi. Macam mana nak kawal emosi, tertekan, stres, nak marah je, tak tentu arah, semua benda tak kena. Jadi yang pertama saya kongsi, mengawal emosi menghadapi lockdown, yang pertama kita kena terima dulu. Terima takdir Allah ini sebaik-baiknya. Ini bukan soal kita ni orang alim ke tidak. Ini bukan soalnya kita ni orang soleh ke tidak. Kita ni hamba Allah. Of course Allah lebih tahu. Tak perlu sibuk cerita ini konspirasi ke, ini tak betul lah, tak nak ambil vaksin lah, kan? Ini satu kezaliman. Tak perlu cerita. Apa saja yang tunjuk laut. Okey lah, dan tunjuk laut. Saya baca daripada Imam Sharifuddin. Boleh komen, saya baca insya-Allah. Saya ada buka dua medium hari ni. Satu live, satu lagi untuk baca komen. Saya boleh baca kalau ada perkongsian ke, kalau ada daripada mana nak tambah ke. Hari ni kita nak cerita macam mana nak hadapi lockdown, nak kawal emosi. Okey, saya dah kongsi satu. Kita terima dahulu. First, hari ni kita nak kongsi 30. Tapi saya kongsi satu. Yang pertama, terima kadar Allah dahulu. Yang kedua adalah bagaimana untuk mengawal emosi menghadapi lockdown. Yang kedua, sabar dengan ujian. Sabar. Seberat mana pun ujian yang kita terima hari ni, duit tak cukup, hilang kerja, tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah, kita kena sabar. Seberat mana pun ujian kita pada hari ni, tidaklah seberat zaman sahabat dan para nabi yang mempertahankan agama. Kita tak berperang, kita tak ikat perut pun, kan? Kita cuma terkurung sekejap. Jadi kita kena tengok balik zaman dahulu macam mana pengorbanan para sahabat dan juga nabi kita. Jadi dengan cara itu menenangkan emosi kita. Dan Allah kata kalau kamu ada masalah pun dua, satu sabar, satu lagi solat. Kan? Kita
Kalau kita tak sabar, perkataan apa? Biasa orang kata, alah kau cakap sabar senang lah, kau lalui. Saya pun lalui juga. Saya pun kehilangan kerja juga, kan? Kekurangan juga, kan? Pendapatan. Tetapi beza orang iman ni, dia boleh sabar ke tak boleh sabar? Jadi yang kedua, selepas kita terima qada dan qadar Allah. Yang kedua, kita sabar dengan ujian Allah. Yang kedua, tips untuk menghadapi lockdown and untuk kawal emosi kita. Tuan-tuan dan puan-puan boleh komen, saya nak baca komen, boleh sharing apakah masalah, apakah emosi tuan-tuan dan puan-puan, apakah emosi anak-anak yang PDPR, yang tak ada bantuan, apa emosi hilang kerja, sangat tertekan, sangat susah. Tolong share, copy link. Ini baru mula, baru 2, ada 28 lagi. Ada 28 tips lagi saya nak share yang boleh diamalkan. Apa yang saya share ni adalah bahan bacaan saya, kajian saya melalui pakar psikologi. Jadi yang saya share ni boleh diamalkan. InsyaAllah kadar stres kita boleh turun kalau kita amalkan. Kita dah terima, kita sabar. Yang ketiga, saya nak share. Boleh tulis boleh tulis. Imam boleh tulis. 1, terima qada dan qadar Allah. Terima takdir Allah. InsyaAllah tenang. Yang kedua, sabar dengan ujian. Okey, yang ketiga, mengawal emosi menghadapi lockdown. Yang ketiga, tips dia adalah apa dia? Syukur dengan nikmat. Syukur dengan nikmat. Syukur ni tak semestinya kejayaan yang besar. Ramai orang silap. Bila kita jadi juara, bila kita dapat duit, bila kita menang, baru kita nak bersyukur. Syukur sekecil-kecil perkara. Ada orang dah kahwin muda, ada orang ada anak yang comel, ada orang sihat tubuh badan. Syukur, alhamdulillah. Syukur bukan nikmat bukan bermakna duit sahaja. Apa saja yang ada ketika ini kita bersyukur. Hari ini kita bersyukur jadi ahli majlis ilmu. Allah pilih kita berada dalam talian ini. Kalau kadang-kadang kita buat berfoya-foya, kita tengok rancangan hiburan. Tapi hari ini alhamdulillah Allah pilih kita untuk melihat, mendengar bagaimana untuk kita mengawal emosi menghadapi lockdown. Hari ini tajuk dia memang best lah. Sangat best. Saya sendiri pun amalkan. Kita syukur dengan ucapan alhamdulillah. Kita syukur dengan hati kita. Kita syukur dengan perbuatan kita. Ada rezeki lebih, kita berikan. Allah tak tengok nilai yang diberi. Allah melihat perbuatan kita nak memberi. Jadi, kita terima, kita sabar dan kita syukur. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita syukur, kita jangan tengok orang yang di atas kita. Kita jangan tengok orang yang di atas kita. Orang yang senang, makan sedap, mewah. Tapi kalau nak bersyukur, kita lihat orang yang lebih susah daripada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa jemaah Surau Darul Hidayah. Saya terima yang lockdown ni di tempat saya. Anaknya kecil 3-4 tahun. Minum susu pekat yang RM2 tu. Kesian. Alhamdulillah ada orang yang prihatin. Rider Food Panda kumpul ramai-ramai, kumpul duit dan belikan keperluan. Saya rasa sebab di hati ramai lagi orang yang susah. Ramai. Jadi untuk bersyukur, kita lihat orang yang lebih susah di bawah kita. 3 perkara yang kita boleh buat. Kita terima, kita sabar dan kita syukur. Dan yang keempat, untuk mengawal emosi menghadapi lockdown adalah luahkan, jangan pendam. Luahkan, tuan-tuan dan perempuan, luahkan. Kalau kita ada masalah, kalau kita rasa mula nak stres, jangan pendam seorang-seorang. Bila pendam seorang-seorang, mulalah ada bisikan-bisikan yang tak sepatutnya, bisikan-bisikan negatif daripada setan menghasut kita untuk memberontak. Jadi kalau kita ada masalah, kita boleh luahkan pada kawan yang dipercayai. Kita cari saudara mara, sepupu sepapat kita. Kita cari jiran kita. Kita pergi mengadu dekat Imam Syarifuddin. Imam, saya ada cerita ni, Imam. Tak maaf lah Imam, ambil masa sikit, tapi dah stres sangat ni. Luahkan, jangan pendam. Sebab lama-lama bila pendam ni, bila dia meletup, itulah emosi dah terganggu. Okay, so sebenarnya untuk menghadapi lockdown ini, kalau ada sedikit permasalahan, luahkan, cari orang yang dipercayai, jangan pendam. Bila pendam, dia akan meletup. Bila dia meletup, apa pun tak jadi. Jadi luahkan. Yang kelima, tips kelima, cara yang kelima untuk mengawal emosi menghadapi lockdown.
utamakan yang utama. Kadang-kadang kita rasa kita ni susah sangat dah. Susah sangat dah lockdown ni, PKP ni. Tapi ada kita tak reti nak membezakan sama ada barang itu keperluan ataupun kehendak. Kan? Kadang-kadang kita utamakan perkara yang remeh, masalah yang remeh daripada masalah utama. Ini masalah emosi kita tak stabil. Jadi selepas ini kita susun masalah tu. Kita susun apa yang keperluan kita, iaitu utamakan yang utama. Itu maksudnya benda ni perlu tak perlu? Benda ni okey ke tak? Benda ni rasanya boleh tak ditangguhkan? Masalah ni kena selesaikan ke tak? Jadi saya pesan yang kelima, cara untuk kita kawal emosi adalah utamakan yang utama. Perkara-perkara kecil, perkara-perkara remeh, ketepikan dahulu. Utamakan dahulu. Apakah permasalahan utama dalam hidup kita? Kita selesaikan dahulu. Okey, itu dia yang kelima. Terima kasih Imam Syarifuddin, dia tulis. Terima takdir, syukur dengan nikmat, dah 4 dah. Luahkan, jangan pendam. Yang kelima, iaitu utamakan yang utama. Tuan-tuan dan puan-puan yang saksikan malam ni, tolonglah share. Tolonglah copy. Share dekat grup-grup, grup mancing, grup rempik, grup apa, supaya semua orang lepas ni ada semangat baru, tak ada masalah emosi. Emosi ni perlu dijaga. Kalau tak jaga emosi, kita akan mengalami stres yang melampau. Bila stres yang melampau, kita akan dapat anxiety, depression, kemurungan, dan kita ada kehendak untuk membunuh diri dan hilang kawalan. Dan itu yang berlaku kan di Malaysia sekarang ni. Jadi seterusnya, cara mengawal emosi menghadapi lockdown yang ke-6. Saya hari ni saya nak share 30. Inilah waktu dia untuk kenal diri. Okey, untuk kenal diri. Yang ke-6 adalah kenal diri. Bahawa manusia ada beberapa elemen yang perlu dijaga. Yang pertama, roh. Kerohanian ni, spiritual. Kenapa emosi terganggu? Kerana kita tidak menjaga roh kita, iaitu spiritual kita, kerohanian kita, roh. Yang kedua, akal kita. Akal kita, fikiran kita. Nanti saya akan terangkan lagi mindset positif. Yang ketiga, jasad kita. Okey, jasad kita macam mana kita jaga ke tidak, fizikal kita. Yang keempat, emosi itu sendiri. Dan yang kelima, nafsu. 5 perkara ini saling berkaitan. 5 perkara ini saling berkaitan membentuk emosi yang sangat positif ataupun tidak. Apa dia? Roh, jasad, emosi, akal dan nafsu. Ada orang dia hanya jaga makan je. Perut aku nak makan je. Ada orang dia tak jaga kerohanian. Dia tak jaga zikir dia. Waalaikumsalam, Masjid Ar-Raudah. Alhamdulillah. Ada orang dia tak selawat. Ada orang dia tak buat perkara-perkara sunat. Jadi kerohanian dia lapar. Ada orang dia tak jaga emosi. Kerja dia nak marah je, nak melenting je. Ada orang dia jaga. Jadi tak seimbang. Tak seimbang 5 perkara ni. Dan kena faham, ketika kita menghadapi lockdown ini ataupun PKP ini, waktu ini kita sedar diri bahawa kita adalah hamba Allah. Hamba. Kita tak berdaya. Selain daripada kita ikut akur dengan kerajaan yang melaksanakan PKP, sebenarnya kita adalah hamba Allah. Memang dalam dunia ini ada peraturan-peraturannya. Jadi kita kena ikut. Ini baru cerita tentang undang-undang dunia, undang-undang Tuhan. Bila kita hamba, buat apa yang diperintah, tinggal apa yang dilarang. Ini je kunci dia untuk emosi yang stabil. Ada buat apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang. Kan? Kalau kita buat benda ni, insya-Allah kita akan mengalami satu perubahan ataupun spiritual yang tinggi dalam diri kita. Sebab tu sebenarnya kita cek diri kita. Adakah kita kenal diri kita? Bagaimana kerohanian kita? Bagaimana akal kita? Apa bahan bacaan kita? Bila sebut tentang akal kita, apa upgrade ilmu kita? Kadang-kadang orang belajar ni, kadang-kadang bila dia ada diploma, dia ada degree, dia dah tak nak belajar dah. Dia kata cukup lah buat apa belajar. Padahal kita akan belajar sampai kita meninggal dunia. Di situ ada upgrade akal kita. Dan di situ kita tak ada masa, kekosongan hati tak ada masa. Okay, so emosi kena jaga dan nafsu. Ada orang dia tak boleh kawal nafsu dan nafsu ini juga akan mempengaruhi emosi kita. So sedar diri, kenal diri. Yang tips ke-6 untuk mengawal emosi, kita kena kenal diri bahawa kita adalah hamba
dan kita juga sebagai khalifah. Kita juga khalifah. Bila sebut tentang khalifah, kita kena ada keprihatinan. Prihatin. Kita tengok jiran sebelah. Kita makan sedap, pernah tak kita tengok orang sebelah kita makan ke tak makan? Susah ke tak susah? Dan bila kita prihatin, kita tolong orang, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Walaupun kita tak mampu, serba kurang, bila kita tolong orang, Allah akan tolong kita. Jadi prihatin. Kita kena ada sifat khalifah dalam diri kita. Walaupun kita tak mampu. Memberi tidak semestinya banyak. Memberi tidak semestinya banyak. Apa yang ada di dalam diri kita, bagilah. Nabi pesan pun kalau nak sedekah kurma, sebiji kurma pun boleh. Apa yang ada pada diri kita, kita beri. Dan kita ada sifat nak berkongsi. Maka bila kita ada sifat berkongsi, memberi, kita ada sifat keprihatinan, Allah akan mudahkan beberapa perkara dan urusan dalam hidup kita. Jadi kita kenal diri kita. Saya hari ini, pada tuan-tuan yang baru masuk Surau Darul Hidayah ni, live pada hari ini, tajuk dia adalah mengawal emosi menghadapi lockdown. Saya akan kongsikan 30 cara ataupun tips yang kita mampu buat untuk kawal emosi. Tak ada lagi stres dalam hidup. Saya baru kongsikan 6, kita ada lagi 24 lagi. Menarik ni, boleh share lagi, boleh komen, boleh sharing. Apa kata tuan-tuan yang tengok ni, dekat 100,000 orang ni, okey. Apa kata share, copy link share, bagi anak-anak tengok. PDPR kan, ini untuk tenangkan diri, penting ni. Baik, yang ketujuh, mengawal emosi menghadapi lockdown. Yang ketujuh, cari bantuan. Kalau kita susah, ramai yang orang boleh bantu kita. Masalahnya kita susah, tapi kita susah ni kita sombong dan ego. Dah lah susah, tak nak cerita dengan orang, tak nak minta bantuan. Ada bantuan-bantuan, BPR, GKP, apa semua bantuan, ambil, isi borang, beratur. Minta bantuan pada NGO, minta bantuan pada kawan. Hari ini kawan-kawan tolong kita, esok lusa bila kita senang, kita tolong orang. Janganlah bila kita susah, kita sombong, kita ego. Saya kata yang ketujuh, cari bantuan. Ambil bantuan. Ambil berat sikit. Apa pengumuman daripada Abah, daripada kerajaan, ada bantuan, rebutlah. Ambillah. Ada setengah orang dia tak nak ambil. Bila dia tak nak ambil, dia serba kekurangan. Tak cukup makan, tak cukup beras, dia stres. Jadi, kalau kita susah, hari ini kita susah, kita mengaku kita susah, kita minta tolong. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Jadi, yang ketujuh adalah cari bantuan, ambil bantuan. Ambil bantuan. Dengan kawan rapat, dengan AJK Masjid Surau, bagilah tahu saya susah, tolong saya. Kalau orang tak nak tolong, tak apa, ada orang lain yang akan tolong. Ada orang lain yang akan tolong. Jadi cari bantuan, insya-Allah. Yang ke-8, mengawal emosi. Hari ini kita cerita macam mana nak kawal emosi menghadapi lockdown. Yang ke-8, komunikasi intrapersonal kita. Apa kau cakap pada diri kau? Saya tak boleh lah, saya tak mampu menghadapi PKP ni. Saya murung, saya tak suka, saya tak hebat, saya tak bagus, saya tak boleh, saya sedih, saya nak mati, saya semua negatif. Padahal yang kata-kata dalam diri itulah yang membentuk belief system kita, kepercayaan diri kita. Engkau kalau kata tak boleh, kau akan kata tak boleh. Kita nampak satu kawasan ada anjing, kita ada asma, sakit ni. Tapi kalau anjing tu kejar, tiba-tiba kita boleh lari laju. Sebab apa? Sebab kita kata saya boleh lari daripada anjing tu. Jadi saya nak pesan di sini, untuk mengawal emosi kita, diri kita sendiri kena cakap pada diri sendiri, kita boleh, kita hebat, kita bagus, kita rajin. Cakap yang baik-baik dulu. Tolong. Kalau kita sendiri dah mengeluh, kalau kita sendiri dah tak boleh, kalau kita sendiri dah tak nak, maka tak ada siapa boleh tolong. Tu Allah kata, takkan ubah satu kaum melainkan diri dia nak ubah. Pesan pada diri, aku boleh. Ya Allah ya Tuhanku, aku boleh. Ya Allah ya Tuhanku, aku boleh. Minta.
Aku boleh. Sentiasa cakap. Kadang-kadang orang yang mengalami sakit kanser ke, orang yang mengalami sakit yang sangat kritikal, dia ada satu je, nama dia semangat. Dia pesan pada diri dia, boleh, aku hebat. Dan ramai yang boleh survive. Sebab dia memberi pesanan dalam diri dia, dia membuat pesanan dalam diri dia benda yang positif. Sebab tu adalah komunikasi intrapersonal ni penting. Ramai tuan-tuan, kajian telah menunjukkan bahawa orang yang mempunyai komunikasi dalaman yang positif, dia akan melahirkan emosi yang positif. Sama hari ni kadang-kadang kita tak perasan yang kita ada negatif dalam diri kita. Kita tak perasan. Tak boleh, tak hebat, tak mampu, tak kaya. Kita selalu komplain. Daripada kita usaha, kita suka komplain dalam diri kita. Jadi, mulai hari ini untuk mengawal emosi ketika lockdown, tolong pesan pada diri sendiri. Walaupun kita serba kekurangan, tapi kita kena pesan pada diri kita, kita boleh. Sebut yang positif. Okey, itu adalah komunikasi dalaman kita. Saya share lagi yang ke-9. Bagaimana untuk mengawal emosi menghadapi lockdown. Yang ke-9, cuba ubah cara fikir kita. Fikir yang positif. Tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang banyak dalam fikiran kita banyak negatif. Fikiran ni dapat daripada mana? Bayangan ni dapat daripada mana? Daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang berada di sekeliling kita. Kalau untuk membentuk fikiran kita yang positif, sekeliling kita kena positif. Mata kita yang lihat ni kena positif. Dengar kita, telinga kita ni, kita suka dengar orang mengumpat ke, mengata orang ke, ataupun kita suka dengar majlis ilmu. So, untuk melahir fikiran yang positif adalah apa yang kita lihat kena positif, apa yang kita dengar kena positif. Itu dulu. Yang kedua, apabila kita baca Facebook, kita jangan percaya bulat-bulat. Contoh, setiap berita yang kita dengar, tolong tabayun dulu. Tolong siasat dahulu. Tolong dengar dahulu. Betul-betul dengar dahulu. Siasat dahulu perkara ni betul ke tidak. Kadang-kadang persepsi ini ataupun tanggapan kita pada benda yang tak berapa betul, tak berapa tepat membuatkan kita sakit kepala. Ramai kita ambil berita-berita benda yang tak sahih. Vaksin dah habis, COVID lah, mutan COVID ni melarat sangat. Jadi oleh kerana berita-berita negatif ni kita tak saring. Dunia IT ni bagus, tapi kalau kita tak saring, kita akan ambil berita-berita yang tak sahih. Itu masalahnya. Jadi untuk kita jaga fikiran kita adalah baca benda yang sahih, baca benda yang betul. Cuba ubah cara fikir. Betul tu Imam. Ubah cara fikir. Kadang-kadang cara fikir kita ini mempengaruhi emosi. Kalau kita kata aku tak boleh, dia akan merangsang emosi yang tak boleh. Okey, kalau aku boleh, dia akan merangsang emosi yang boleh. Ubah cara fikir. Sebab tu kita kena baca, banyak membaca. Bila banyak membaca, banyak kosakata. Bila banyak membaca, banyak maklumat. Kalau kita tak rajin membaca, tengok di belakang saya banyak buku. Walaupun tak baca, saya ada minat untuk membeli kan. Nanti bila saya nak buat, saya akan buka buku sikit-sikit. Kita baca bukan nak berlumba habis banyak mana. Kita baca buku ni, bila waktu lapang kita nak tambah ilmu, kita baca. Bahan dah ada. So, untuk menghadapi lockdown ni, kita ubah cara fikir kita. Kita jangan banyak negatif. Bila kita banyak negatif, of course kita akan merangsang emosi, perasaan yang negatif. Kerana fikiran kita negatif. Kadang-kadang kita dapat mana ni fikiran yang negatif ni? Daripada mak ayah kita. Kita belajar daripada mak ayah kita. Kita belajar daripada kawan-kawan kita. Dulu masuk college apa semua, dulu kita tak pandai isap rokok. Tapi oleh kerana mata kita melihat, kita ada rasa keinginan dan kita fikiran negatif, kita cuba. Akhirnya kita ketagih. Jadi, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita rasa tu sebenarnya sangat mempengaruhi. Saling berkaitan. Emosi dan fikiran saling berkaitan. Kau fikir positif, emosi kau mesti positif. Kau fikir negatif, emosi kau mesti negatif. Okey. Yang ke-10. Yang ini. Yang ke-10, mengawal emosi menghadapi lockdown. Rasa yang positif. Bila kau rasa negatif,
alihkan. Rasa tak sedap dah ni, emosi rasa dah tak sedap ni, rasa sedih yang melampau, alihkan. Jangan fokus pada emosi yang tak elok, negatif, alihkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ada emosi yang negatif, yang tidak baik, akhirnya akan ada satu nama dia self-talk, ataupun cakap dalam diri yang negatif. Biasa tak? Kalau kita solat, Allahu Akbar, mula ada bisikan-bisikan yang tak berapa elok. Kain tak angkat, macam mana ni, aku tadi tutup tak switch tu, kunci kat mana Kenapa? Kita ada self-talk yang tidak elok. Okey? Ingat tuan-tuan, bila self-talk ni tak elok ataupun cakap dalam diri tak elok, dia akan jadi self-sabotage. Self-sabotage ni dia cuba untuk merosakkan diri dia, menunjukkan untuk membuat negatif, perkara negatif untuk memberontak. Di situlah dia akan isap gam, di situlah dia akan ambil dadah, dia akan mabuk kerana dia berontak dalam diri dia. Jadi bila ada negatif ataupun cakap-cakap yang negatif dalam diri, cepat-cepatlah, jangan bersendiri. Jangan bersendiri, keluar, berceritalah. Dan nanti kita akan jumpa poin yang seterusnya. Saya nak cerita, kalau emosi dah mula negatif, pergi alihkan emosi tu, jangan teruskan. Kalau ada bisikan-bisikan, mungkin kena jumpa pakar. Nanti ada tips yang seterusnya. So semua orang ada masalah, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam hidup semua orang ada masalah. Orang yang beriman dia mesti diuji. Orang yang beriman dia mesti diuji. Dan yang pasti cara dia ambil ujian tu, adakah positif ataupun negatif. Oleh kerana kita negatif ambil ujian, sebab itulah emosi kita negatif. Semua orang. Kadang-kadang perceraian itu berlaku, kehilangan orang yang tersayang itu berlaku dalam hidup kita. Kemudian pengangguran, hilang kerja, hilang pendapatan, kan? Dan tu anak sara anak-anak, kan? Jadi ada perkara sekeliling, masalah majikan, kerja, orang tak nak dengar cakap kita, orang bagi kita marah. Semua itu semua orang lalui. Tapi beza dia cara kita hadapi. Okey? So yang ke-10 adalah sentiasa rasa yang positif. Bila rasa tak sedap, alihkan. Kalau ada masalah, selesaikan. Yang ke-11, ini masalah dia. Pergilah ceramah macam mana pun, tips macam mana, bertimbun ni. Dah dengar ceramah, ustaz macam-macam, ustaz pakar motivasi dah macam-macam dah. Imam tak dah berbuih mulut, dah bagi kuliah subuh, kuliah maghrib, dah buat macam-macam pendekatan dah. Ada satu je yang kita tak buat. Yang ke-11, iaitu bertindak. Tak bertindak pun, kan? Hari ni Surau Darul Hidayah dah usaha dah buat majlis ilmu. Yang masuk adalah 8 orang, 9 orang. Tak apa, no problem. Majlis ilmu diteruskan, tak jadi masalah. Tapi kita ni bertindak ke tidak? Oh, macam-macam tips ni, buku tebal ni, tips kan. Kita ni bertindak ke tidak? Ada masalah ni, bertindak atau tidak? Kan? Kerja ke tak ada kerja ni, bertindak ke tidak? Ada masalah keluarga ni, bertindak ke tidak? Nak selesaikan ke tidak? Ada 3 punca manusia gagal. Yang pertama, dia suka bagi alasan. 1. Yang kedua, dia suka tangguh kerja. Tangguh, nantilah, esoklah, akan datanglah, biarlah dulu, lambat-lambat. Dan yang ketiga, dia malas. Manusia gagal 3 punca. Yang pertama, dia suka bagi alasan. Yang kedua, dia suka tangguhkan kerja. Yang ketiga, dia malas. 3 benda ni. So, apa-apa saja tips, apa-apa saja yang kita kongsikan pada hari ni, ada 30 tips. Kalau tak bertindak, tak ada gunanya. So kita kena bertindak. Kita kena buat satu tindakan, buat satu habit baru. Okey. Dan seterusnya adalah yang ke-12. Okey. Yang ke-12 mengawal emosi menghadapi lockdown ialah kena ada matlamat yang jelas dalam hidup. Ada matlamat jangka masa pendek. Contohnya bila menghadapi PKP ni, apa matlamat dia? Kena tulis. Kena tulis apa matlamat untuk menghadapi ni. Perbelanjaan macam mana? Ada masalah ni macam mana? Tulis matlamat. Dan jangka masa panjangnya, di akhirat nantilah, apakah matlamat hidup kita di mana? Adakah bersama dengan orang yang beriman ataupun tidak? Jadi kalau kita punya
Macam inilah hidup kita ni. Kalau matlamat kita pada akhirat, matlamat kita adalah kehidupan yang abadi, datanglah bagaimanapun ujian, cabaran, dugaan, insya-Allah benda ni kita senang nak tepih. Sebab itulah para sahabat dulu dia senang nak pergi berjihad, dia senang nak pergi berperang kan. Dia tak takut mati pun. Memang matlamat dia nak mati. Sebab apa? Bila dia mati, bila dia syahid, dia akan masuk syurga. Sebab matlamat dia jelas. Kenapa kita rasa kita susah? Kita matlamat kita tak jelas. Dekat dunia tak jelas, dekat akhirat pun tak jelas. Tak tahu nak jadi apa. Kita suka banyak sangat matlamat yang tak berapa jelas. Ada banyak sangat cita-cita, ada banyak sangat impian, tapi tak jelas. So hari ni duduk betul-betul dekat rumah ni tengah lockdown ni, bagi tahu anak-anak nak matlamat apa. Adik-adik nak matlamat apa. Kau nak matlamat apa? Matlamat kau jelas ke tak jelas? Relevan ke tak relevan? Jangka masa pendek untuk hadapi lockdown ni, apa matlamat dia? Jangka masa panjang, kerja apa? Apa dia matlamat dia? So, matlamat kena jelas. Itu juga adalah tujuan kehidupan. Semua orang ada masalah, macam saya kata tadi. Semua orang ada ujian, cabaran. Tujuan dia akan mempengaruhi apakah tindakan seterusnya. Kau dah sedih, kau dah ditimpa macam-macam ujian, adakah engkau nak teruskan bersedih ataupun kau nak buat sesuatu? Apa tujuan dia? Jadi tujuan inilah yang akan mempengaruhi kau akan buat sesuatu ataupun tidak, bertindak ataupun tidak macam tadi. So, saya nak cakap beza orang yang menghadapi ujian, cabaran, lockdown apa semua ni, bagaimana cara dia bertindak ataupun tidak, dan apakah matlamat dia. Matlamat dia mempengaruhi segala-galanya. Okey, so yang ke-13, bagaimana cara untuk kawal emosi menghadapi lockdown. Yang 13, bila kita ada matlamat, kita susah, kena buang kerja, tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah, jumpa suami, isteri, mak, ayah, kehilangan orang yang tercinta. Lepas ada matlamat, kita kena ada strategi. Strategi dia apa? Kalau tak boleh rentas daerah, kita ada VC, video call. Kita boleh buat delivery, kita boleh buat special apa kejutan bagi delivery, silakan. Apa lagi yang boleh buat? So, sebab tu kita kena ada strategi dan kita menjangkakan risiko-risiko dia. PKP ni tak tentu. Mungkin akan sambung. Kalau orang yang bijak, dia ada strategi. Plan A, plan B, plan C. So, kalau plan A tak jadi, apa plan B dia? Niaga ni tak jadi, plan B dia apa? Okey, kerja apa? So, kena ada strategi. Strategi ni tulis. Sebab tu kalau dalam latihan industri, dia ada tulis matlamat. Okey, strategi dia apa? Strategi untuk menghadapi ni. Macam mana nak hadapi masalah ni? Tulis. Apakah langkah-langkah yang nak dibuat? Satu persatu tulis. Hidup kena ada plan A, plan B, plan C. Di situ emosi takkan terganggu. A tak jadi, B tak jadi, C. No problem. Tapi kalau hidup dia tak ada perancangan, tak ada pengurusan, dia sentiasa ada masalah. Okey, baik. Yang ke-14, untuk kawal emosi menghadapi lockdown adalah ubah rutin harian. Hidup kena ada sistem, kena ada jadual. Orang yang ada masalah emosi ni kerana dia tak ada sistem, dia tak ada jadual. Dia tak ada jadual untuk berjaya. Dia tak ada jadual harian dia. Nak bangun pukul berapa. Sebab tu jadual kena seimbang. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk beriadah, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk buat kerja. Jadual kita seimbang. Bila kita banyak kekosongan, jadual kita banyak kosong, tak ada pengisian, di situlah emosi yang negatif akan terbentuk. Jadi, ubah rutin harian. Kalau banyak hiburan dalam hidup kita ni berbanding dengan ilmu yang bermanfaat, bagaimana emosi yang positif boleh terbentuk? Jadi, cek balik jadual. Aku ni daripada bangun pagi sampai tidur balik, berapa banyak aktiviti yang bermanfaat yang aku buat. Untuk kawal emosi, kita kena ada jadual harian, kita kena ada sistem dalam hidup, kita kena patuh jadual itu kena seimbang. Ada waktu ibadahnya, ada waktu rehatnya, ada waktu untuk sendirinya, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk keluarga, untuk isteri tercinta, untuk anak-anak.
Seimbang, nice. Change the routine. Routine tukar. Kalau banyak main game PUBG, tak boleh kata apa lah. Banyak tengok movie, tak boleh kata apa lah. So, waktu ibadahnya kurang daripada waktu hiburan. Di situ jadual tidak seimbang. Akan mengundang emosi yang tak stabil. Yang ke-15, mengawal emosi menghadapi lockdown. Yang ke-15, rumahku, syurgaku. Duduk rumah. Untuk emosi yang stabil, jadikan rumahku, syurgaku. Jagalah kebersihan. Bau busuk mengundang negatif. Tu Imam minta tolong share tu. Rugi kan Imam hari ni tips-tips semua bagus-bagus. InsyaAllah buat research. Rumahku, syurgaku ni jaga kebersihan. Jaga aliran udara. Kan? Jaga aliran udara. Rumah yang tak ada aliran udara ni, dia rasa stres. Nanti kita ni bernafas, kita perlukan udara yang bersih. Adakan permainan dalaman, chess, dam, Saidina, apa dengan anak-anak. Wujudkan keseronokan dalam rumah. Sebab itulah rumahku, syurgaku. Aliran udara yang bagus, pencahayaan yang bagus. Malap je rumah, gelap je rumah. Macam mana emosi nak seronok? Emosi nak suka kalau rumah pun gelap, rumah pun malap, rumah pun tak bermaya, rumah pun kotor, perabotnya tak ada sistem, bau, busuk. Jadi emosi takkanlah akan stabil kalau macam tu. Jadi saya ulang. Yang ke-15, mengawal emosi dengan rumahku, syurgaku, jaga kebersihan, wangi, susun cantik-cantik. Okey, aliran udara yang bagus. Permainan, wujudkan permainan. Gelak ketawa, gurau senda, isteri-isteri. Isteri-isteri. Anak-anak, jangan nak marah je. Bawa masalah kerja kat rumah. Macam mana rumah tangga nak harmoni? Jangan bawa masalah kerja di rumah. Okey, di rumah. Okey, kemudian ibadah bersama. Hasan Al-Banna menganjurkan makan bersama. Makan bersama. Jangan bagi anak-anak makan sendiri-sendiri, hal sendiri-sendiri, isteri sendiri-sendiri, tak boleh. Solat, terapi, of course lah, terapi emosi ni solat jemaah. Kemudian buatlah ibadah sama-sama, taklim ke apa ke, kan? Di situ tak ada ruang emosi yang negatif, tak ada ruang yang negatif. Okey, so kadang-kadang kita terlepas pandang, rumah kita kotor, bau busuk, tak bersih, susunan perabot semua menyakitkan mata. Itu juga mempengaruhi emosi. Yang ke-16, mengawal emosi menghadapi lockdown. Yang ke-16, persekitaran kena positif. Persekitaran termasuklah kawan-kawan positif. Jangan kawan dengan orang yang toksik. Janganlah kawan yang, ataupun perkecilkan orang kata kita punya networking ni yang orang positif. Kadang-kadang kita ni bersembang dengan orang okey lah, tapi bila balik rumah kita ingat balik apa orang kata kita. Kamu ni miskin lah, kamu ni tak berjaya lah, kamu ni tak bagus lah. Kata-kata itu mempengaruhi emosi kita. Jadi kau kena cari kawan-kawan yang positif, persekitaran yang positif. Kalaulah kawan-kawan Makcik Zainab dengan Makcik Jemah asyik mengumpat orang je negatif, kata anak orang, macam mana nak positif? Kan? Sebab tu kena cari orang-orang yang positif, yang boleh. Cari cikgu, cari mentor, cari imam, bilal, jemaah yang positif. Orang-orang yang mengeluarkan kata-kata negatif ini akan membentuk persekitaran yang negatif. Bila membentuk persekitaran yang negatif, akan melahirkan fikiran dan emosi yang negatif. Sebab tu tempat kena bersih, persekitaran, jiran kena bagus, kawan kena bagus. Dan termasuklah bacaan yang bagus. Janganlah bacaan-bacaan yang negatif. Baca gosip artis-artis buat apa? Bacaan yang boleh menaikkan kemarahan buat apa? Banyak je bacaan-bacaan yang ilmiah. Dan saya cakap untuk positifkan emosi, kawal emosi adalah semua segala-galanya positif. Persekitaran yang positif. Baik, yang ke-17. Yang ke-17 untuk mengawal emosi menghadapi lockdown adalah membaca sirah. Inilah waktunya mengisi waktu lapang dengan membaca sirah.
perbetulkan, tak kira lah sirah ke fardu ain ke. Saya alhamdulillah lah dapatlah ikuti kelas mengaji online. Tolong jangan bagi alasan. Banyak sangatlah nak dapat e-book ke, beli buku ke, kelas online ke, banyak sangat. Yang penting sertai. Jangan bagi masa tu kosong. Jadi bacalah sirah Nabi, macam mana kesusahan para sahabat, akan membuatkan kita rasa bersyukur. Ya Allah, ya Tuhanku, rasa-rasanya aku susah. Rupa-rupanya zaman dulu lagi ramai lagi hadapi susah. Kisah-kisah para Nabi yang sakit, yang tidak ada kesudahan, yang ditelan ikan, kan, yang dikutuk, dilempar najis, semua tu kita mana ada. Kita cuma duduk rumah pakai emas je. Itu pun kita rasa tak boleh nak hidup dah. Itu pun rasa stres sangat dah, kan? So untuk menaikkan semangat kita adalah baca sirah. Baca sirah kita, sirah Nabi kita, baca sirah para sahabat, akan menaikkan semangat, membetulkan balik emosi kita. Yang ke-18, untuk mengawal emosi menghadapi lockdown, yang ke-18 adalah tidur yang bagus. Tidur yang bagus. Kita kena tidur yang cukup. And kadang-kadang kita tidur yang terbaik adalah pukul 10 ataupun pukul 11 paling lewat, bangun awal. Orang tak ambil, kecuali orang yang kerja malam lah. Orang yang kerja malam tak apalah. Tapi kalau orang yang normal macam kita, tidur kena cukup. And mungkin 6 jam ke 7 jam. Orang dewasa macam kita, tidur yang cukup ni berkualiti. Tak ada orang sebelum tidur tengok handphone. Tengok handphone dulu, baca gosip, dia tidur dalam keadaan negatif. Tidur jangan dalam keadaan marah. Tidur jangan dalam keadaan masalah. Tidur tolong kualiti, cukup, dan waktu dia awal. Contohnya pukul 10, bangun dalam pukul 5. Sebelum tu boleh kita buat amalan tahajud ke apa ke, solat hajat ke, solat taubat, tak jadi masalah, qiyamul-lail, walaupun di hujung-hujung waktu. Tapi bila tidur tak cukup, of course lah emosi terganggu. Okey, tubuh badan kita perlukan rehat yang secukupnya. Tempat tidur yang bagus, yang bersih. Janganlah bantal tu dah lama dah tak basuh, bau busuk, air liur basi kita, kan. So tukarkan persekitaran tidur yang bagus, sejuk, nyaman, wangi. Itu mempengaruhi emosi kita. Baik, tidur kena bagus. Okey, yang ke-19, mengawal emosi menghadapi lockdown. Bila kita bermasalah, jumpa kaunselor. Saya bukan kaunselor, saya motivator. Ke-19, jangan anggap bila jumpa kaunselor anda gila. Tak ada maknanya. Jumpa kaunselor ni, dia terlatih. Dia terlatih untuk kita cerita masalah ni, apakah rawatan dia, apakah terapi yang sesuai. Ramai sangat orang kata pergi jumpa kaunselor dia tu gila. No. Daripada awal-awal ni, kalau nampak macam kita ni tak boleh tanggung bebanan, stres, emosi yang sangat tak stabil, jumpa kaunselor. Ada secara online, telefon, call, ahli psikologi, pegawai psikologi. Ceritakan sebelum sebelum menjadi barah. Awal-awal ni okey lagi, boleh cerita lagi. Tak adanya nak makan ubat, masuk ubat, gila, tak ada. Bila ada je bisikan-bisikan yang tak bagus, tak normal manusia, dia suruhnya makan ubat gegat, dia suruhnya terjun bangunan, ada benda-benda yang negatif, terus jumpa kaunselor. Tak silap saya, masa lockdown ni ada kaunselor percuma, perkhidmatan kaunselor percuma. Call lah. Jangan malu, jangan takut, jangan biar lebih teruk. Kena ingat, kalau di awal-awal lagi kita dah share dengan kaunselor, insya-Allah ada terapi dia, boleh dirawat. Tapi akhirnya kalau kita tak nak jumpa kaunselor, kita takut jumpa kaunselor kerana orang kata kita tak betul, akhirnya kita kena makan ubat dan seterusnya masuk pusat yang tak betul. Jadi kita elak benda tu. Jangan takut jumpa kaunselor. Tuan-tuan, kalau kita tak jumpa orang yang tepat, mungkin orang yang bukan kaunselor ni memberi terapi yang tidak tepat, memberi tunjuk ajar yang sesat. Jadi untuk elakkan, orang yang kaunselor ni adalah orang yang belajar, orang yang ada ilmu tentang bagaimana untuk membetulkan cara fikir dan cara rasa emosi. So jangan jumpa orang yang tadi lain. Luahkan tu biasa, larangan kawan-kawan. Tapi bila ada masalah berkaitan dengan pemikiran dan juga emosi, jumpa kaunselor. No problem. Dan yang ke-20, mengawal emosi menghadapi lockdown. Tips yang ke-20, cara yang ke-20, nangislah.
Legakan hati. Kadang-kadang takut nak nangis ataupun okey, tapi bukan meratap, menangislah. Okey, duduk seorang-seorang menangislah, tak apa. Bagi hati berbicara, no problem. Bagi hati ni rasa lega, tapi bukan meratap. Kan, bukan tak boleh terima. Menangis tu sekadar bagi hati tu lega. Tetapi bukan meratap. Tak boleh terima hakikat, tak boleh terima dugaan, tak boleh terima, tak. No, menangis tu bagi hati tu lega saja. Menangislah. Bercerita, seeloknya menangis ketika doa lagi bagus, cerita dengan Allah direct. Tetapi ada orang dia ego, dia sombong, dia tak nak menangis. Dia rasa dia macho, dia tak nak menangis. Padahal menangis tu bukan menunjukkan kelemahan. Menangis tu memberi hati, peluang hati untuk melegakan, bicara hati. Hati tak boleh bercakap, tapi dengan tangisan tu dapat melegakan. So menangislah, tapi bukan meratapi. Tips yang ke-21 mengawal emosi menghadapi lockdown adalah banyakkan pergi majlis ilmu. Boleh pergi, macam saya cakap tadi, kelas online mengaji. Kalau tak pandai tajwid, banyak pergi usrah, minta imam Syarifuddin dengan geng-geng imam buat usrah. Ustaz seminggu sekali pun buat usrah, alhamdulillah tak jadilah. Kalau orang yang tak nak pergi majlis ilmu, tak nak dengar ilmu, hati dia akan mati. Bila hati dia mati, of course emosi dia negatif. Pergilah majlis ilmu, usrah ke, hidupkanlah hati, belajar perkara-perkara basic dan cari cikgu yang betul. Jangan cari cikgu yang orang kata orang ni kata orang ni, yang ni sesat, yang ini syirik, yang ini ni tak. Cari ilmu yang boleh menenangkan hati. Ilmu tauhid, ilmu sirah, fardu ain, fardu kifayah. Mantapkan ilmu-ilmu yang basic. Tak ada kira umur berapa, no problem, tak jadi masalah. Kalau saya umur 30 nak belajar alif bata pun tak apa. Janji Allah nilai kita nak belajar. Tapi kalau orang tak nak belajar, tak ada ilmu, maka dia akan jadi jahil selama-lamanya. Okey, belajarlah, tuntutlah ilmu. Okey. Yang ke-22, bila kita stres, kita akan mudah marah. Jangan marah. Okey. Yang ke-22, jangan marah. Nabi pun pesan jangan marah. 3 kali Nabi pesan jangan marah. Bila rasa nak marah, kalau kau berdiri, kau duduk. Kalau kau duduk, kau baring lah. Okey, kau pergi tempat lain selain daripada tempat yang kau marah. Pergi tempat lain daripada tempat yang kau nak marah tu. Kalau rasa nak marah, baca, ambil wuduk. Kalau rasa nak marah, ambil wuduk. Kalau mampu, solat sunat 2 rakaat. Tinggalkan tempat yang rasa nak marah, ataupun yang lebih baik adalah diam. Ketika rasa nak marah tu, diam. Dan marah inilah yang akan menyebabkan emosi next tak elok. Okey. Jadi yang ke-22, jangan marah. Rasa nak marah, alihkan, pergi tempat lain, ambil wuduk, solat sunat ataupun tidur. Legakan hati. Sebab bila kita marah, kita banyak mengeluarkan kata-kata yang kita tak sedar. Kita dah ikut emosi. Okey. Jadi jangan marah. Kalau rasa nak marah, kalau berdiri, duduk. Kalau duduk, baring ke, pergi tinggalkan tempat yang rasa nak marah tu, ambil wuduk ke. Yang penting jangan marah. Kalau marah akan merangsang lagi rasa tak puas hati tu sampai bila-bila, dan lama-lama jadi dendam. Jadi dendam, langsung tak elok. Yang ke-23. Yang ke-23. Sikit lagi tuan-tuan, kita nak share 30. Hari ni kita nak share 30 cara untuk kawal emosi ketika lockdown. Yang ke-23, cabar diri buat sesuatu benda yang tak pernah buat. No problem, buat sesuatu yang tak pernah buat. Nak bertukang ke, nak berkebun ke, apa ke, tolong buat. Saya tak pernah buat kelas online, tak apa, belajar, beli lighting, beli mikrofon, kursi cantik, contohnya. Cabar, saya tak boleh cakap lah, tak ada masalah depan kamera, no problem. Cabar diri benda yang tak pernah buat. Jangan kita setuju diri kita macam tu je, selesa lama macam tu je. Orang lockdown nak kecanggihan teknologi, kita belajar, no problem. Jangan rasa tak boleh. Cabar diri. Apa orang lain boleh buat, kita boleh buat, no problem. Okey, cabar diri. Okey. Yang ke-24, mengawal emosi menghadapi lockdown. Yang ke-24 adalah jaga silaturahim. Kenapa antara rezeki kita sempit? Apabila kita putuskan silaturahim, baik sesama adik-beradik. Kadang-kadang dengan adik-beradik kita tak berapa nak ngam. Buang yang keruh, ambil yang jernih.
Kan? Bila hati tu tak lega, kita ada masalah dengan kawan ke, kita ada masalah dengan cikgu ke, pesyarah ke, ada masalah dengan mak saudara ke, ada masalah dengan adik-beradik ke, di situ akan terkumpulnya rasa tak puas hati. Itu akan melahirkan emosi yang tak tenteram. Jadi, buang yang keruh, ambil yang jernih. Maafkan kesilapan orang. Itu lebih baik, itu lebih mulia. Maafkan kesilapan orang dan mudah untuk kita minta maaf dengan orang. Itu cara dia untuk kita mengeratkan silaturahim. Okey, kalau kita putuskan silaturahim, tak habis-habis berebut tanah yang tak berapa nak banyak tu. Berebut tanah, kan, apa tu, mengata anak SPM, anak-anak orang ni tak berapa berjaya. Kita suka mengata dan kita ambil keputusan untuk putuskan silaturahim ataupun memburuk-burukkan saudara mara kita sendiri. So, untuk kelancaran rezeki dan emosi yang positif, rapatkan balik hubungan silaturahim tu. Rapatkan balik. Kan? Dunia tak lama, buat apa nak bergaduh kan? Buat apa nak bergaduh dengan adik-beradik? Buat apa nak lama-lama kan? So maafkanlah, senang je. Okey, yang ke-25, mengawal emosi menghadapi lockdown. Yang ke-25 adalah jaga pemakanan, diet. Saya kena sebut tu untuk diri saya sendirilah kan. Lockdown ni kita makan tak apa-apa. Makan tak salah. Tapi pastikan makan makanan yang sihat dan makanan yang berkhasiat. Juga mempengaruhi emosi. Kalau makan benda yang banyak garam ataupun banyak manisnya, akan mengundang sakit. Bila mengundang penyakit, akan menyebabkan emosi kita tak stabil. Bukan kita sakit COVID je, rupanya kena kecil manis, kena darah tinggi, kena macam-macam lah. Sebab tak jaga makan. Banyak penyakit tu datang daripada pemakanan. So, semasa lockdown ni, jaga pemakanan. Makan berpada-pada. Bukan tak boleh makan, boleh makan. Tapi makan benda yang sihat, buah-buahan, kan? Makan benda yang ada khasiat. Itu cerita pemakanan lah, tapi kawal pemakanan. Dengan kawal pemakanan, kadang-kadang kita makan coklat, sedap, nyaman je coklat kan. Dia rasa boleh tenangkan fikiran. Ada orang dia minum kopi ke, dia rasa lega kan. So tapi tengok makanan tu berkhasiat ke tidak, sebab makanan mempengaruhi emosi. Yang ke-26, yang ikuti live malam ni untunglah dapat 30 cara bagaimana untuk kawal emosi ketika lockdown. Lepas ni tak ada masa dah. Banyak benda nak buat, 30 benda nak buat, tak ada masa dah emosi negatif. Yang ke-26 adalah jauhi maksiat. Kenapa? Nabi kata kalau kau buat dosa akan menyebabkan hati kau tak tenang. Setiap benda yang kau nak sorokkan daripada orang lain, itu adalah dosa. Jadi jauhi maksiat. Kan? Bila duduk seorang-seorang, jangan buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Kita antara benda yang menyebabkan emosi tak stabil adalah banyak dosa. Dan cara lawannya adalah dengan banyak taubat dan juga istighfar. Istighfar ni jugalah benda yang mudah, lafaz di mulut kan, astaghfirullahalazim. Di situlah boleh lancarkan rezeki dan di situ juga Allah akan mengampunkan dosa kita. Dahlah kita ni duduk terkurung, PKP, lockdown, lepas tu kita tambahkan lagi dengan dosa dan maksiat. Di situlah akan menyebabkan hati kita sangat-sangat negatif. Jadi untuk mengawal emosi, untuk menjadikan emosi kita stabil, elakkan, jangan buat, bukan masa PKP je, dalam hidup pun sekali kan. Tapi kebetulan ini semasa lockdown, jauhi maksiat. InsyaAllah orang yang jauhi maksiat akan melahirkan hati yang tenang. Sebenarnya diri dia sendiri tahu dia buat maksiat ke tidak, and hati dia tenang ke tidak. Okey, sebab di perasaan ni di dalam. Jadi tips dia adalah yang ke-26, jauhi maksiat dan banyakkan taubat. Okey, tak ada syarat pun. Kalau orang nak bertaubat ni bukan perlu pakai serban, bukan perlu belajar aliran agama, tak. Seluas-luas pintu yang Allah bukakan adalah pintu taubat. Siapa-siapa saja boleh. Yang ke-27, tips yang ke-27 mengawal emosi menghadapi lockdown ni adalah cari solusi. You all, kalau ada you all, dia nak habis ni dia keluar you all pula dah. Yang ke-27 ni adalah cari solusi. Kalau kita ada masalah sebesar kapal, cik tengok logo tu, logo kapal. Cara penyelesaian dia adalah seluas lautan. Orang kalau ada masalah, fokus pada masalah. Jangan fokus pada merepek-repek benda lain. Jadi, cari solusi. Awak ada masalah apa? Tak ada beras, cari beras. Awak tak ada kerja, cari kerja. Masalah dia apa? Masalah dia apa? Fokus masalah. Jangan fokus benda lain. Okey, masalahnya hilang kerja, cari kerja.
Masalahnya tak boleh rentas negeri. Okey, sabar. Apa dia? Dokumen yang perlu rentas negeri. Apa dia? Okey. So, fokus pada masalah, selesaikan. Jangan lari pada masalah. Orang yang lari daripada masalah akan bertimbun masalah lain yang datang. Jadi ada masalah kecil, terus selesaikan. Okey, terus selesaikan. Fokus masalah tu, selesaikan terus. Ada orang dia suka lari daripada masalah. Bila dia lari daripada masalah, masalah dia bertimbun-timbun. Dia akan melahirkan emosi yang negatif. Baik. Yang ke-28. Sikit lagi tuan-tuan, ada 3 lagi. Ada 3 lagi. Kalau tuan-tuan yang tengok ni komen lah. Tengok imam seorang je komen. Sian imam. Imam seorang je yang komen. Yang lain-lain komen sikit. Kalau ada pertanyaan, insyaAllah saya buka lah 1-2 soalan. Okey. Yang ke-27, jaga kesihatan diri. Kena ada tanggungjawab diri. Kena ada self quarantine tu, jaga diri sendirilah. Buat senaman sikit lah. Senaman yang ringan di rumah. Buat senaman ringan. Jalan-jalan dekat keliling rumah tu kan, boleh buatlah senaman-senaman yang boleh meringankan badan kita. Jalan sikit kan. Kemudian nafas dalam. Orang yang stres ni, keadaan nafas dia tak berapa elok. Jadi ambil nafas yang begitu dalam dan panjang. Okey, so duduk rumah, jaga kesihatan diri. Jaga kesihatan diri. Kesihatan diri. Nafas dengan dalam dan panjang dan hembuskan secara perlahan. Meditasi lah ni, dan senaman-senaman yang ringan yang boleh dibuat. Baik. Yang ke-29 adalah untuk mengawal emosi ketika lockdown ni adalah kreatif. Kita kena kreatif. Kalau orang lain boleh kerja food panda, orang lain boleh kerja Grab, orang lain boleh buat kerja alternatif macam-macam. Kita kena kreatif. Kalau kita boleh meniaga, kita meniaga. Kalau kita boleh jadi dropship, jadi dropship tanpa modal. Kreatif. Allah bagi permasalahan, Allah jugalah yang akan bagi penyelesaiannya. Jadi kita kena kreatif. Sebagai hamba, sebagai orang, sebagai manusia, kita kena kreatif. Ada masalah, kita duduk tunggu je, tak jadi apalah. Tapi kita kreatif. Orang lain boleh buat, kita boleh buat. Kan kita kena ubah diri kita. Tak semestinya kekal satu benda je. Okey, so kita kena kreatif. Okey, untuk menghadapi lockdown ni, kalau kekurangan pendapatan, kita kena kreatif. Macam saya cakap tadi, kalau berkaitan dengan kekeluargaan, jadilah romantik sikit kan. Romantik ke, nak bagi hadiah ke, kejutan ke. Buatlah kreatif. Yang penting kita jadi manusia yang kreatif. Okey, jadi manusia yang kreatif. Kita bukan fikirkan masalah tu, tapi kita fikirkan jalan nak menyelesaikan masalah tu. So otak kena berfikir secara kreatif. Dan yang terakhir, cukuplah 1 jam hari ni 9 sampai 10. Alhamdulillah. Syukur 30 tips mengawal emosi. Kita tutup dengan tips yang ke-30, iaitu berdoa. Tak ada apa yang kita boleh ubah lagi keadaan melainkan doa, tawakal dan muhasabah diri. Tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut tentang COVID-19, semua orang terkesan, bukan kita saja. Sekecil-kecil manusia ataupun ada orang kehilangan orang yang tersayang, meninggal 3-4 orang dalam keluarga sekelip mata. Kita tengok dekat Facebook yang mak dia kali terakhir bagi video call, sedih. Ada yang minum susu pekat, ada yang kehilangan kerja. Sahabat saya kehilangan kerja hotel. Saya sendiri dan kawan saya, partner saya, kekurangan program, kekurangan dana. Semua ini menguji emosi kita. Jadi saya sangat-sangatlah rasa bertuah kerana Imam Sharifuddin daripada Surau Darul Hidayah ini menganjurkan sekurang-kurangnya saya sendiri dapat belajar bagaimana untuk kawal emosi saya sendiri dan juga jemaah Surau Darul Hidayah. Tak adalah sesuatu pun yang berlaku di dunia ini kebetulan, melainkan daripada kehendak Allah. Kita carilah hikmah dan kebaikan walaupun kita terpaksa lockdown lagi 2 minggu. Dan kata tidak ada sesuatu yang menimpa seorang Islam, sama ada kepenatan, kesakitan, kesusahan, memikirkan perkara yang akan datang, kedukaan, sesuatu yang menyakiti atau kesusahan, mengingatkan apa yang telah berlaku, sehingga kan tikaman duri yang mencucuknya, melainkan Allah hapuskan
dengan sebabnya sebahagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. So kita boleh baca doa pun tak jadi masalah. Dalam bahasa Melayu, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari bingung dan sedih. Aku berlindung kepada Engkau dari lemah dan malas. Aku berlindung kepada Engkau dari pengecut dan kikir. Aku berlindung kepada Engkau dari tekanan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Kalau salah dan silap, saya minta maaf. Itu hadir daripada diri saya sendiri. Cukup 30 cara untuk kita mengawal emosi kita. Kalau kita buat 30 benda ni, insya-Allah kita dapat emosi yang tenang dan stabil. Wallahu alam, saya sudahi dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi.